Bila kita tengok pindaan perlembagaan yang dibuat, keseriusan, kesungguhan UMNO ni untuk membawa satu perubahan, adakah ini adalah antara visi dan misi kepimpinan baru yang Datuk Seri sebagai Setiausaha Agung UMNO dan Setiausaha Agung Barisan Nasional juga Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid laksanakan? Ya, apabila kita sebut tentang Presiden, tentulah idea beliau yang mengarahkan satu perhimpunan agung khas meminda pada 2019, tetapi tertangguh dari segi kelulusan, maka saya telah menghantar beberapa surat kepada ROS untuk memastikan apa yang telah dilulus dalam perhimpunan agung khas meminda perlembagaan itu akhirnya dapat dimaktubkan sebagai perlembagaan UMNO yang baru. Dan bulan Januari 2021 baru kita dapat bulan lepaslah kelulusan mengenai perkara itu. Ini juga menunjukkan keseriusan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden bagi memastikan bahawa UMNO itu sentiasa terus relevan dan diperbaharui dan diperbaiki apa yang patut dibuat. Satu perkara yang saya nak sentuh di sini yang belum lagi disebut ialah mengenai tahun ini adalah tahun Jubli Intan UMNO. 11 Mei ini ialah 75 tahun UMNO. Parti yang tertua di negara kita, parti yang paling banyak jasa di negara kita, dan kita ada beberapa program sebelum 11 Mei dan ada program-program tertentu yang kita akan lancarkan seawal minggu depan, sempena Jubli Intan UMNO. Ini satu perkara yang nak diwar-warkan kepada para penonton di luar. Saya kira channel kita ni, NR Channel TV.net ni, saya sebut channel kita, saya tak ada kaitan pun, tapi sebut oleh kerana perkataan kita tu mungkin orang anggap Channel anak bangsa. Channel anak bangsa. Supaya mereka melihat bahawa UMNO ni sudah begitu lama jasanya kepada anak bangsa dan negara kita dan rakyat Malaysia secara umum. Jubli Intan, cabaran besar untuk menjaga parti yang berusia seperti yang Datuk Seri sebut, sebagaimana kita menjaga orang tua di rumah. Apa agak-agaknya Datuk Seri sebagai Setiausaha Agung nak mempertahankan parti tertua ini untuk terus kekal relevan dan mendapat tempat di kalangan rakyat? Perkara utama dalam sehari dua ini ialah mengenai hala tuju yang disebut kembali oleh Presiden. Ini perlu dimantapkan. Saya selaku Setiausaha Agung UMNO, BN, MN ini pastinya tentu ingin melaksanakan hasrat yang disebut oleh Presiden. Apakah hasrat beliau? Kalau saya boleh rumuskan, ada 3 perkara dalam hasrat hala tuju itu. Yang pertama, hala tujunya ialah supaya UMNO dan Barisan Nasional itu dimantapkan. Itu nombor 1 yang terpenting. Yang kedua ialah muafakat nasional bersama PAS itu juga diperkukuhkan. Itu disebut dalam hala tuju yang dinyatakan oleh Presiden sehari dua ni. Dan yang ketiga ialah Presiden menyebut kita boleh bekerjasama dengan parti-parti yang ikhlas ingin bekerjasama dengan UMNO dan BN. Dan menerima perlembagaan kita, menerima. Ya, itu. Sebagai contoh, saya menyebut satu parti lah, iaitu GPS Sarawak misalnya. Tentulah kita ingin bekerjasama dengan parti itu atas sebab UMNO tidak ada di Sarawak dan Barisan Nasional juga sudah bertukar kepada GPS. Oleh itu tentunya apabila disebut bahawa UMNO perlu bekerjasama dengan parti-parti yang tertentu, saya melihat contoh yang terbaik adalah GPS, Gabungan Parti Sarawak. Saya faham Sarawak ni mungkin lebih daripada orang lain. Sekali lagi saya ingin mengulang, isteri saya orang Sarawak, jadi sudah banyak tahun ni
lebih 30 tahun ni, bererti saya faham jugalah tentang Isteri apa yang berlaku. itulah. Isteri yang itulah. Jadi hubungan dengan Sarawak ni hubungan peribadi dan juga hubungan mengetahui ramai kawan-kawan jugalah di sana. Jadi oleh kerana kita tidak ada parti UMNO dan BN di Sarawak, apabila Presiden sebut kita perlu ada hubungan dengan parti-parti yang ingin bersama dengan kita, contoh yang terbaiklah GPS. Hal-hal parti-parti lain tu tak adalah kita fikirkan sangat, ya. Tapi yang penting itu ialah GPS Sarawak ini dia ada 31 kursi. Parlimennya 31. Dan GPS itu sendiri ada 18 kursi. Ya. Mungkin mereka boleh menang lebih pada itu apabila pilihan raya nanti. Jadi kita perlu menjalin hubungan yang rapat dengan parti GPS.